Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat lagi bicara dalam tazkirah. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan memberi tazkirah tentang tajuk jihad dalam Islam. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, sekarang ini timbul sekelompok daripada umat Islam yang mendakwa bahawa jihad itu adalah semata-mata berperang. Mereka tidak menerima istilah jihad nafsu, jihad harta, jihad ilmu dan sebagainya. Bagi mereka, istilah jihad yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis hanya merujuk kepada peperangan semata-mata. Oleh yang demikian, orang yang ingin berjihad hendaklah menunaikannya dengan cara berperang secara fizikal, membunuh orang kafir atau mereka yang dianggap musuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memaksudkan sebegitu. Jadi persoalannya, adakah benar jihad itu semata-mata berperang? Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasihi sekalian, dalam Islam, arti kata jihad ialah berjuang dengan bersungguh-sungguh. Manakala mereka yang berjihad itu digelar mujahid. Jihad dilaksanakan pertujuan misi utamanya ialah manusia, iaitu dapat menegakkan agama Allah atau menjaga din agar tetap tegak dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan juga Al-Quran. Jihad yang dilaksanakan rasul adalah berdakwah agar manusia meninggalkan kemusyrikan dan kembali kepada aturan Allah, menyucikan hati, memberikan pengajaran kepada umat dan mendidik manusia agar sesuai dengan tujuan penciptaan mereka, iaitu menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang banyak berkenaan dengan jihad. Antaranya dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-69. Pada penghujung surah, Allah telah menerangkan maksud jihad yang lebih umum. Firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa anna Allaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudari yang saya kasih sekalian, istilah jihad sering disalahfahami oleh orang yang tidak mengenal prinsip-prinsip din Islam, yang mana mereka menganggap sebagai perang suci ataupun holy war, yang mana istilah untuk perang sebenarnya adalah qital, bukan jihad. Jihad dalam bentuk perang dilaksanakan jika terdapat fitnah yang membahayakan kewujudan umat. Contohnya
ancaman serangan dari luar. Jihad tidak boleh dilaksanakan kepada orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah atau yang telah mengadakan perjanjian damai ataupun ketaatan. Saudara-saudari yang saya kasihi, peringkat-peringkat jihad terbahagi kepada 4 bahagian. Bagi menjelaskan lagi bahawa jihad bukan sekadar bermaksud perang, amat baik jika kita merujuk kepada perbahasan mengenai peringkat-peringkat jihad sebagaimana yang telah digariskan oleh para alim ulama. Yang mana secara amnya jihad terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama, jihad memperbaiki diri, iaitu melawan nafsu. Yang kedua, jihad melawan godaan syaitan. Yang ketiga, jihad memerangi orang-orang kafir. Dan yang keempat, jihad terhadap orang-orang munafik. Baiklah. Pertama, jihad melawan nafsu. Apakah jihad melawan nafsu? Jihad melawan nafsu adalah perkara yang perlu setiap umat Islam mengambil berat kerana ia jihad untuk mengawal diri dari dikuasai oleh hawa nafsu. Cara untuk berjihad melawan nafsu mempunyai 4 peringkat, iaitu melakukan jihad terhadap diri supaya mempelajari petunjuk dan agama yang sebenar. Tiada kebahagiaan dan kejayaan untuk diri sendiri tanpanya, dan tiada kebahagiaan di dunia dan akhirat tanpanya. Apabila jiwa tidak dibekalkan dengan ilmu, maka malanglah dia di dunia dan akhirat. Berjihad terhadap diri supaya mengamalkan ilmu yang diperolehi. Apabila seseorang itu tidak mengamalkannya, maka ilmu yang dipelajari hanya sekadar menjadi ilmu tanpa amal. Walaupun tidak membahayakannya, tetapi tiada manfaat yang dapat diambil. Berjihad terhadap diri supaya berdakwah dan menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Sekiranya tidak melakukannya, dia termasuk dalam golongan yang menyembunyikan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada petunjuk, dan penerangan ilmunya tidak memberikan manfaat dan tidak dapat menyelamatkannya daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad dengan kesabaran ketika mengalami kesukaran dan siksaan daripada makhluk dalam berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menanggung semuanya dengan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, peringkat jihad yang kedua pula iaitu jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan mempunyai 2 peringkat, iaitu berjihad melawan syaitan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan ataupun syubhat yang dilemparkan oleh syaitan kepada manusia bagi merosakkan iman. Ini termasuk menjawab segala bentuk keraguan yang ditimbul oleh pihak tertentu terhadap akidah dan syariat Islam, seperti menuduh Islam sebagai agama teroris. Nabi Muhammad seorang pedofilia kerana menikahi kanak-kanak. Majoriti para sahabat telah murtad dan lain-lainnya. Berjihad melawan syaitan yang mengarahkan manusia agar memenuhi nafsu syahwatnya dengan melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ia seperti mencegah manusia melakukan zina, pergaulan bebas, orientasi seks songsang LGBT, rasuah, penyelewengan kuasa, zalim, khianat,
dan lain-lain. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, peringkat jihad yang ketiga pula iaitu jihad melawan bid'ah dan penyelewengan intelektual. Jihad melawan bid'ah bermaksud berjihad dalam menyekat ajaran-ajaran baharu dalam akidah dan syariah yang menyesatkan atas nama Islam. Ia dikenali sebagai ajaran sesat seperti Syiah, Qadiani, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Ayah Pin, Haji Kahar, Rasul Melayu dan lain-lain. Bid'ah yang direka cipta atas nama agama jauh lebih bahaya berbanding maksiat, kerana maksiat dapat dilihat dan disingkap urusannya. Manakala bid'ah bersembunyi di sebalik pakaian agama dan diperkenalkan sebagai perkara yang mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia perkara yang tertolak di sisi agama. Ia seringkali disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna hadza fahuwa raddun." Maksudnya, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan kami ini, yakni urusan agama, yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut ditolak. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Manakala penyelewengan intelektual pula merupakan bentuk-bentuk pemikiran yang disandarkan kepada Islam atas nama progresif dan kemodenan. Namun hakikatnya, ia telah melanggar prinsip-prinsip dan batasan-batasan syarak. Antaranya seperti menyeru kepada pentafsiran semula Al-Quran, kebebasan murtad, kesaksamaan gender termasuk dalam isu faraid, menyamaratakan semua agama dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jihad pada masa kini ialah jihad meningkatkan ilmu pengetahuan, menghapuskan kejahilan, meningkatkan ekonomi umat, sekaligus menghapuskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, peringkat jihad yang keempat iaitu jihad melawan musuh yang jelas. Jihad melawan orang kafir dan munafik yang jelas disebut dalam surah Al-Furqan ayat 51 dan 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maksudnya, dan kalau kami kehendaki, tentulah kami utuskan dalam tiap-tiap negeri seorang Rasul, pemberi amaran. Oleh itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, menurut kehendak orang-orang kafir, dan berjuanglah dengan hujah-hujah Al-Quran, menghadapi mereka dengan perjuangan yang besar dan bersungguh-sungguh. Jihad menentang orang kafir dan munafik ada 4 peringkat, iaitu jihad dengan hati, lidah, harta dan jiwa. Jihad menentang orang kafir lebih dikhususkan dengan tangan, yakni kekuatan. Manakala jihad menentang orang-orang munafik lebih dikhususkan dengan lidah, iaitu dakwah. Adapun jihad untuk menentang orang kafir yang memerangi Islam, maka ia tertakluk kepada hukum hakam sebagaimana yang dibahaskan oleh para ulama dalam bab fiqh jihad. Namun begitu, jihad menentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di luar
tetap merupakan cabang daripada jihad seorang hamba melawan hawa nafsu demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ia seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya kerana mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Di sini kita dapati lihat keutamaan melakukan jihad melawan nafsu daripada jihad melawan musuh di luar. Ini kerana jihad melawan nafsu, yakni memperbaiki diri, adalah tiang asas kepada jihad-jihad yang lain. Ini kerana bagaimana seseorang yang tidak mampu melawan musuh dalam dirinya untuk menentang musuh-musuh yang penuh dengan tipu daya. Jadi setakat itu saja tazkirah kita pada kali ini. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.